بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال فصل في بداية السبق وقدره وترتيبه. فصل أي هذا فصل، ini adalah satu fasal fi bidayati sabaqi, pada permulaan as-sabaq. Was-sabaq bi fathil ba'i, dengan fathahnya ba, bermakna dars, iaitu pembelajaran. Baik, as-sabaq bi fathil ba dengan makna ad-dars. Jadi bilakah waktu yang sesuai untuk kita mulakan pembelajaran? Wa qadrihi, dan juga qadarannya, bermaksud berapakah yang sesuai untuk kita pelajari sehari-hari. Sekali belajar berapa baris? 5 baris ke 10 baris ke? Kemudian wa tartibihi, dan juga tertibnya. Makna tertibi as-sabaq, dhamir kembali kepada as-sabaq. Tertib susunan as-sabaq bermaksud mungkin kita boleh tengok di hadapan apakah makna tertibihi. Namun seingatnya makna tertibihi dengan makna susunan pengajian. Apakah yang patut didahulukan terlebih dahulu berbanding yang lain. Dan pastinya kalau kita berbincang ilmu mana yang perlu didahulukan dahulu, pastinya iaitu ilmu fardu ain, sebelum daripada dibahaskan ilmu fardu al-kifayah. So, semuanya ada perbahasannya insya-Allah. كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى يقف بداءة السبق على يوم الأربعاء. كان أستاذنا adalah ustazuna, makna guru kami, Syekhul Islam. Dan semua telah maklum idhafah di antara syekh dan Islam dengan makna idhafah bermakna fi, ay syekhun fil Islam, adalah guru di dalam dinil Islam, dalam agama Islam. Burhanuddin rahimahullah yaqifu bada'at as-sabaqi ala yaumil arbi'a. Yaqifu, menghentikanlah oleh ia ustazuna, bada'ata, akan permulaan as-sabaqi, akan permulaan kelas, ala yaumil arbi'i, ala ta'alluq pada kata yaqifu, di atas yaumil arbi'i, di atas hari Rabu. Jadi di sini bermaksud menghentikan oleh ia ustazuna akan permulaan pembelajaran di atas hari Rabu. Bermaksud ustazuna ini akan mencari-cari hari untuk memulakan sesi pembelajaran bagi sesebuah ilmu ataupun sesebuah kitab, mencari-cari hari Rabu, dan tidak akan memulakan kelas melainkan bermulanya pada hari Rabu. Baik, jadi seolah-olahnya jikalau ditanya apakah dalil bagi kamu wahai ustazuna untuk kamu memulakan sesuatu perkara mesti dengan hari Rabu, maka dia musannif alaihi rahmatullah menjawab, wa kana yarwi fi dhalika hadithan wa yastadillu bihi wa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min shay'in budi'a fi yawmil arbi'i illa wa qad tamma. Wa kana, dan adalah ia ustazuna, yarwi, meriwayatlah oleh ia ustazuna, fi dhalika, pada demikian itu, zalika mana? Zalika bada'at as-sabaqi ala yaumil arbi'a, ataupun zalika wuqufi bada'at as-sabaqi ala yaumil arbi'a. Hadithan, jadi maf'ul pada kata yarwi.
وكان يروي في ذلك حديثا. وكان يروي meriwayatlah oleh ustazuna fi dhalika, pada demikian itu, bada'atis sabaqi ataupun wuqufi bada'atis sabaqi hadithan, akan sebuah hadis. Wa yastadillu bihi, dan telah berbuat dalil lah oleh ia ustazuna bihi ay bizalikal hadis. Wa yaqulu, dan berkatalah oleh ia mana? Ustazuna. Jadi apakah dalil? Maka ustazuna meriwayatkan sebuah hadis dan yastadillu bihi, berbuat dalil dengannya. Wa yaqulu, dan berkata oleh ia ustazuna. Ibarat wa kana yarwi menunjukkan kepada Syekhul Islami Burhanuddin ya'ti ma'al isnad, bukan menyebutkan lafaz hadis dengan tidak ada sanad. Bahkan wa kana yarwi bermakna menyebutkan hadis ma'a isnadihi al-muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadisnya kita akan dibahaskan insya-Allah sekali. Wa yastadillu bihi, dan membuat dalil lah oleh ia ustazuna ay bihi bizalikal hadis. Wa yaqulu, dan berkata oleh ia ustazuna, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a'i illa wa qad tamma. Bersabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in. Jadi ma nafiyah. Ma nafiyah. Ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a'i illa wa qad tamma. Jadi ma nafiyah, wa min silah ataupun zaidah, syai'in mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddarah, ma'na min mana'a min dhuhuriha al-ishtighalu biharakati harfi biharakati harfi al-jarri az-zaidah, harfi al-jar az-zaidah. Ma min syai'in budi'a, ma tiadalah daripada sesuatu, ataupun tiadalah sesuatu, budi'a yang dimulakan, fi yaumil arbi'a'i pada hari Rabu, illa melainkan, wa qad tamma melainkan, wa qad tamma wal hal qad tamma telah sempurna oleh ia mana? Ia asy-syai', melainkan sempurna oleh ia asy-syai'. Bermaksud tidak adalah satu pekerjaan yang dimulakan pada hari Rabu melainkan perkara itu akan sempurna. Bermaksud tidak akan berhenti sekerat dari perjalanan, maksudnya dia akan habislah. Wa hakadha kana yaf'alu Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Wa hakadha, dan beginilah. Wa hakadha dengan makna kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun wa hakadha ay kama yuqal yaqifu, kama yuqal afwan, wa hakadha, dan beginilah dengan makna dan seperti ini, ay kama dzakartu laka min al-inbigha'i bi bada'ati as-sabaqi ala yaumil arbi'a. Dan beginilah, yakni beginilah seperti yang aku sebut daripada memulakan kelas pada hari Rabu. Kalau kita nak balik dhamir yang lebih mudah, wa hakaza ay ka bada'ati as-sabaqi ala yaumil arbi'a. Seumpama memulakan kelas pada hari Rabu, kana yaf'alu Abu Hanifah, adalah membuat Abu Hanifah rahimahullah. Dan semua kita maklum khabar kana dalam bentuk jumlah fi'liyah mudhari'iyah yufidu ad-dawam wal istimrar. Khabaru kana idza kana jumlatan fi'liyatan mudhari'iyatan fahiya tufidu ad-dawam wal istimrar. Apabila khabar kana adalah dalam bentuk fi'al mudhari',
maka dia memberi faedah ad-dawam wal istimrar. Yakni sentiasa apa? Sentiasa kana yaf'alu. Jadi kana yaf'alu adalah membuat, makna sentiasa membuat oleh al-Imam Abu Hanifah, bermakna tidak ada satu pekerjaan yang mana nak dimulakan oleh Imam Abu Hanifah melainkan akan dipilih hari Rabu. Tayyib. Pertama sekali, sebelum kita baca keratan yang seterusnya, suka untuk kita bahaskan terus berkenaan dengan dua masalah. Yang pertama hadis yang disebutkan ini, dan yang keduanya ialah adat, iaitu adat bermula dengan hari Rabu. InsyaAllah. Jadi kedua-dua perkara tersebut kita akan bahas secara santai, insyaAllah. Baik. Untuk permasalahan Allahumma salli ala Muhammad, permasalahan yang pertama iaitu permasalahan hadis ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a'i illa waqad tamma. Pertama sekali perlu kita ketahui satu kaedah yang masyhur daripada kalangan ulama yang mentatbiq akan hukum hakam di atas para hadis-hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam, iaitu la yalzam min butlanid dalil butlanul madlul. Tidak lazim daripada bila mana dalil tersebut terbatal kerana dhaifnya. Bila dhaif tidak boleh dibuat hujjah, melainkan dalam fadail amal kama huwa ma'rufun mastur, ataupun kerana ia itu maudhu', ataupun kerana umpamanya ila akhiri. Yakni kalaulah dalil itu maudhu', dalil itu tidak boleh digunakan, maka adakah madlulnya itu juga tidak boleh digunakan? Itu soalan. Kata para ulama, la yalzam min butlanid dalil butlanul madlul. Tak lazim bila kata hadis itu maudhu', maka amalan itu juga jadi automatik bid'ah. Amalan itu tersebut automatik terlarang, haram, mutlak ila akhiri. Kerana kemungkinan amalan yang dikatakan terkandung dalam hadis itu adalah hadis maudhu', maka kemungkinan di sana ada hadis ataupun ayat Quran ataupun istihsan ataupun ijma' ataupun ila akhiri yang mana menyokong perbuatan tersebut. Maka ini kata para ulama, la yalzam min butlani dalili butlanul madlul. Ketika saya membacakan kaedah ini di hadapan guru saya Maulana Ustaz Syauqi, dia berkata ada di sana kaedah yang lebih ringkas, kerana kaedah panjang la yalzam min butlanil dalili butlanul madlul. Kaedah ni agak panjang, maka dia sebut di sana ada ibarah bagi al-Imam As-Sanusi rahimahullahu taala dengan kaedah yang lebih ringkas, iaitu ad-dalil yalzamu tarduhu la aksuhu. Al-dalil yalzamu tarduhu la aksuhu, bermaksud dalil ini lazim daripada tarad, la akas. Ini perlu mengaji kepada istilah mantiqiyah, cumanya mafhumnya seperti yang saya sebut. Ad-dalil yalzamu tarduhu la aksuhu, bermaksud jikalau thabit dalil maka thabit madlul. Tetapi jikalau tidak thabit dalil, tidak semestinya tidak thabit madlul. Tayyib. Hadza awalan. Thaniyan, yang kedua ialah Allahumma salli ala Muhammad, permasalahan hadis ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a'i illa wa qad tam. Hadis ini apakah statusnya di kalangan para ulama hadis? Hadis ini dibincangkan oleh para ulama. Di antaranya hadis ini dibahaskan oleh Imam Musakhawi dalam Al-Maqasid Al-Hasanah, dan juga dibahaskan oleh Imam Al-Ajluni dalam kitab Kashful Khafa wa Muzil Al-Ilbas amma ishtahara min al-ahadisi ala alsinatin nas. Kerana hadis ini masyhur di atas lidah manusia, jadi satu bab yang masyhur. Kalau hadis dipanggil hadis yang masyhur, kalau hadis yang masyhur, adakah ini hadis ataupun tidak, maka selalunya kita boleh rujuk kepada dua kitab. Pertama Al-Maqasid Al-Hasanah,
Yang kedua kepada kitab Kashful Khafa, yang dikarang oleh Imam Al-Ajuruni, Al-Imam Ismail Al-Ajuruni. Jadi di sini, apakah status hadis ma min syai'in budiya fi yaumil arbi'i illa wa qaddam? Hadis ini kata para ulama seperti yang disebut oleh Imam Al-Laknawi rahimahullahu taala, Abu Al-Hasanat Al-Laknawi dalam kitab Al-Fawaid Al-Bahiyah fi Tarajum Al-Hanafiyyah. Begitu juga disebut oleh Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghummari di dalam kitabnya Al-Mudawi, mengatakan hadis la aslah. Hadis la aslah. Bahkan kata Al-Imam As-Sakhawi, lam aqif lahu aslah. Maknanya tidak dijumpai asalnya, makna sanadnya di dalam kutub al-ahadis. Walaupun di sana ada perbezaan ya, di antara perbezaan di antara la aslah dan juga hadis maudhu', ya di sana ada perbezaan seperti mana dibahaskan oleh al-Imam Al-Qawuqji di dalam kitabnya Al-Lu'lu'ul Marsu' fi ma la aslah atau bi aslihi maudhu'. Itu ada perbezaannya di antara kedua tersebut. Tetapi kata Syekhuna Allamah Syekh Al-Jilhi, la aslah tidak dapat dinafikan, ialah satu alamat di atas hadis itu adalah hadis yang maudhu'. Kerana di antara alamat bagi hadis maudhu' ialah dicari di dalam kutubil hadis tetapi tidak dijumpai. Di antara alamat hadis itu maudhu' ialah kita mencarinya dalam kutubil hadis namun tidak dijumpai. Kerana hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kurangnya daripada Al-Quranul Karim, yang sebahagian ulama memasukkan dalam firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kamilah yang menjaga Al-Quran. Kata sebahagian ulama termasuk juga akan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Kemudiannya di sini Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Okey. Kemudiannya hadis ini seperti yang sebut la aslah atau lam aqif lahu asla. Itu pun sebagian ulama buat beza lagi antara la aslah dan juga lam aqif lahu asla. Cuma di sini bukan bahasanya. Al-Imam Mulla Ali Al-Qari alaihi rahmatullah menyebutkan dalam kitab menyebutkan hadis ini daripada dalam kitab Al-Asrar Al-Asrar Al-Marsu'ah ke apa? Al-Asrar fil ahadits al-mawdu'ah, Al-Asrar al-Masnu'ah kalau tak salah, Al-Asrar al-Masnu'ah fil ahadits al-mawdu'ah. Jumlah mafhumnya Al-Imam Mulla Ali Al-Qari alaihi rahmatullah mengatakan hadis ini ialah hadis mawdu'. Mana hadis makdzubun ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ala kulli hal, itu part yang pertama. Hadis ini hadis yang dikritik oleh para ulama. Sebahagian ulama mengatakan la aslah, sebahagian ulama telah menjazam dengan keadaannya itu adalah maudhu'. Di antaranya al-Imam Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi rahimahullahu taala. Namun perbahasan yang kedua yang penting, adat memulakan kelas di atas hari Rabu. Itu adat yang berlaku. Jadi kalau kita tengok, bagaimana kita tengok adat memulakan kelas pada hari Rabu itu disebabkan hadis ma min syai'in budi'a fi yaumil arba' illa wa qattam. Dan hadis ini dikritik. Karena itu kata para ulama seperti disebut oleh Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghummari naqlan an ba'd al-ulama, sebahagian daripada ulama, bahawasanya al-aula an yulhaz, lebih aulanya untuk permasalahan mula dengan hari Rabu itu ditilik bukan kepada hadis ma min syai'in budi'a fi yaumil arba'a illa waqattam, bukan, tapi bahkan menilik kepada hadis bahawasanya hari Rabu itu hari yang Allah Ta'ala ciptakan akan cahaya, maka ilmu itu cahaya, maka di sana ada munasabah di antara cahaya dan juga ilmu.
Di antara cahaya dan juga mula hari Rabu. Seperti mana disebut oleh Imam Waqi', wa nur wal ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Baik. Walaupun kita sebut hadis ma min syai'in budi'a fi yaumil arba'a illa wa qad tam, itu hadis maudhu' seperti mana dinas oleh al-Imam Mulla Al-Qari, tetapi Mulla Al-Qari sendiri dengan iqrarnya sendiri mengatakan amalan ini mujarrab. Bermaksud apanya? Walaupun dia mengatakan hadis ini haza hadisun maudhu', lakin ma'nahu mujarrab sidquhu. Makna kata memang betul, kami belajar mula hari Rabu memang akan khatam. Ini pelik, hari Rabu ni dia pun pelik. Dia kata walaupun hadis ni berstatusnya di sisi Mulla Al-Qari hadis maudhu', namun dia kata kalau Allahumma salli Muhammad, kalau mula dengan hari Rabu mesti khatam. Ni pun pelik. Macam mana kan tiba-tiba kata hadis maudhu'? Sebab tu kita sebut awal tadi, la yalzam min butlani dalil butlanul madlul. Tak lazim dari butlani dalil butlanul madlul. Nah, sebab itu kata al-Imam Al-Laknawi rahimahullahu taala mengatakan sesungguhnya memulakan kelas dengan hari Rabu ini telah diikuti oleh ramai ulama, yang mana diikuti sehingga kepada ulama zaman kami. Mula al-Imam Al-Laknawi sezaman dengan Syekh Siddiq Hasan Khan. Jadi dia kata sampai zaman kami pun ulama masih lagi mencari hari Rabu untuk memulakan kelas. Baik. Kenapakah hari Rabu? Emma kita mengatakan mula hari Rabu kerana hadis ma min syai'in budi'a ila akhirih. Namun kata para ulama lebih aula dilihat kenapa mula dengan hari Rabu, kerana hadisnya itu hadis yang sahihain fi sahihain, hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, menyatakan Allah Ta'ala mencipta akan cahaya pada hari Rabu. Namun di sana ada juga perkara yang disebut oleh Al-Imam Al-Laknawi dalam kitab Al-Fawaid Al-Bahiyah fi Tarajum Al-Hanafiyah, ilat yang lain, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal hadis kama yaqulu al-Imam Suyuti isnaduhu jayyid. Sanadnya itu jayyid. Jayyid dikatakan pada sahih atau hasan. Wa kasir fi hasan. Al-Imam Al-Laknawi mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kemudaratan di atas orang kufar pada 3 hari. Iaitu bermula daripada hari Isnin dan hari Selasa dan juga hari Rabu. Dan Allah Ta'ala mustajabkan akan doa tersebut. Doa Nabi SAW di antara 2 sembahyang, ma baina as-salatain, di antara 2 sembahyang pada hari Rabu. Maka perawi hadis ini iaitu Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, ketika mana Allah mustajabkan doa Nabi SAW, doa di atas orang kafir, yakni mudarat atau orang kafir, maka tengok mustajab hari Rabu. Aku pun menunggu-nunggu kalau nak doa keburukan di atas orang kafir, maka aku akan menunggu hari Rabu, kerana itulah hari yang dimustajabkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini apa kaitan tiba-tiba pula dengan yang tu? Bawah pun dia sebut, kerana dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Rabu yaumun nahsin mustamir. Hari Rabu ialah hari sialan. Ini disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul arba'a yaumun nahsin mustamir. Hari sial yang berkekalan. Jadi macam mana kan? Tadi kamu kata mula mesti siap hari Rabu. Kalau mula mesti habislah kalau start hari Rabu tu. Ada kamu kata pula hari itu hari sial. Kata Imam Mulla Al-Qari dengan makna kata nahsin mustamir ala al-kuffar. Hari Rabu hari celaka itu untuk orang kafir. Sebab itu ada sebahagian riwayat mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun pada hari Rabu, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum 'Ad dan Thamud pada hari Rabu. Maka hari Rabu ini hari celaka bagi orang-orang kafir. Maka mafhum mukhalafahnya, hari Rabu ialah hari kegembiraan. Ya yaumul arba'a yaumu sa'din mustamir 'ala al-mu'minin. Hari Rabu itu ialah hari kegembiraan yang berkekalan bagi orang-orang yang beriman.
maka pastinya orang yang belajar ilmu ni daripada orang-orang yang beriman, bahkan orang yang terpilih di kalangan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara ma istadalla bihi al-Imam Al-Laknawi alaihi rahmatullah. Dan dalam kitab Kashful Khafa menyebutkan Al-Imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar bertemu dengan sebahagian orang soleh, menghikayatkan hikayat. Dia kata bahawa kami ini mendengar daripada orang soleh berkata bahawasanya hari Rabu ni dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala, kami ni orang duk kata kami ni hari sial. Kami ni sial. Hari Rabu orang duk kata kami ni hari sial. Maka mereka pakat hari Rabu ni mengadu pada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan satu anugerah kepada hari Rabu, kan? Iaitulah tidak ada satu perkara yang dimulakan pada hari Rabu melainkan akan sempurna. Allah Ta'ala nak gantikan balik, Allah Ta'ala nak ubati hati sialan yang berada pada hari Rabu. Baik, ala kulli hal, tapi kisah ini disebut dengan tidak ada sanad. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, itu adalah hikayat daripada sebahagian orang soleh di zaman kami. Kemudiannya, jadi secara umumnya kita telah bahas berkenaan dua perkara, hadis ma min syai' budi'a fi yaumil arbi'a illa waqtam, dan juga hadis dengan adat para ulama daripada bermula zaman Imam Abu Hanifah, iqtada bihi kasirun hatta ulama asrina kama yaqulu al-Imam Al-Laknawi alaihi rahmatullah, Abu al-Hasanat, diikuti sampai masih sekarang dan hatta saya dengan guru-guru saya sendiri, saya melihat mereka itu mementingkan memulakan kitab pada hari Rabu. Kalau tak boleh hari Rabu, maka mereka mula pada hari Ahad. Jadi kena dhabit. Kalau tak boleh hari Rabu, mula dengan hari Ahad. Namunnya, kalau kita merujuk kepada hasyiah Al-Mihi Ad-Dimyati di atas kitab Syarh Sittin Mas'alah. Syarah Sittin Mas'alah. Dalam hasyiah tersebut dia mengatakan sunat memulakan kelas bukan pada hari Rabu. Bukan seperti mana orang buat hari ini. Dia kata afdalnya ialah pada hari Isnin ataupun Khamis. Ini yang disebut oleh Al-Mihi Ad-Dimyati dalam hasyiahnya di atas Syarah Sittin Mas'alah. Mengatakan lebih elok mula dengan hari Isnin ataupun Khamis, bukanlah pada hari Rabu. Ala kulli hal, kita cerita ni ialah menyebutkan di sana masih lagi berlaku perbezaan di kalangan ulama. Namun al-ma'mul yang dibuat yang masyhur ialah hari Rabu lah, bukan hari Isnin. Kalau anda sendiri tak kisahlah hari apa pun, asalkan istiqamah. Baik. Tayyib. Habis tu okey, kita masuk pada kitab balik untuk kita habiskan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kana yarwi, dan adalah ia ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin yarwi hadzal hadisa, meriwayatlah oleh ustaduna hadzal hadisa, akan ini hadis, an ustadhihi, daripada gurunya ustadina Syekh al-Badal al-Imam al-Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid rahimahullah. Wa sami'tu, dan telah mendengarlah oleh aku, yakni al-musannif, mimman athiqu bihi, daripada orang yang aku siqah dengannya nyaman. Ini dipanggil mubham muwaththaq. Mubham tapi muwaththaq. Ini berlaku perbahasan dalam ilmu mustalah hadis lah. Kalau ada haddatsani adlun, haddatsani rajulun la attahimu, maka itu ada perbahasan dalam mustalah. Anna Syekh Abu Yusuf Al-Hamadani kana yaqifu kull amalin min a'malil khairi ala yaumil arbi'a. Adalah ia mana? Abu Yusuf yaqifu, menghentikan kull amalin, akan tiap-tiap amalan daripada a'malil khairi, daripada pekerjaan kebaikan, a'la ta'alluq pada yaqifu, ala yaumil arbi'a, di atas hari Rabu. Bermakna apa saja pekerjaan baik, sama ada belajar ataupun bekerja dan seumpamanya, pastilah dia nak mula pada hari Rabu. Wa hadza, dan bermula ini hadzal al-wuquf ala yaumil arbi'a fi kulli amalin min a'malil khair, anna yaumal arbi'a, kana hari Rabu itu ialah yaumun, hari khuliqa fihi nur, hari yang diciptakan padanya yaum an-nur. Dan inilah hadis yang marwi fi sahihain, yang diriwayatkan di dalam dua sahih, Bukhari dan juga Muslim. Jadi apa kaitannya? Kaitannya ialah tafaul.
Tafaul kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaul wa yakrahu tasya'um. Nabi menyukai at-tafaul, akan membuat sempena baik, dan juga benci akan tasya'um. Tasya'um ni buat sempena jahat. Keluar rumah nampak biawak. Oh ni tanda tak elok, tak selamat ni, balik rumah. Tak, itu tasya'um. Nabi SAW suka tafaul. Tafaul masalan kan kita mendengar masalan apa tafaul masalan lahir anak ketika azan, Allahu akbar, maka kita tafaul. Ni apa? Lahir dengan makrun dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam lagi yang lain. Masalan nak beli rumah kan, niat nak beli rumah, lalu apa, berjumpa dengan perkara-perkara yang baik ketika di dalam perjalanan, tengok orang sedekah dan seumpamanya, maka tafaul. Kita kalau orang bersedekah, moga-moga ada kebaikan, maka rumah aku punya aku nak sedang nak beli ni pun ada kebaikan. Tafaul yakni min jami'il wujuh, positif. Kita panggil positif, bukan negatif. Maka apa kaitannya? Kalaulah hari Rabu itu hari yang diciptakan akan cahaya, maka ilmu itu juga cahaya. Wa nurum wal ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Sebab itu kata para ulama balaghah, al-ilmu kan nur. Ilmu itu seperti cahaya, bi jami'il ihtida'i fi kull. Seperti mana cahaya itu menunjukkan jalan, maka ilmu juga itu menunjukkan jalan. Tidak ada cahaya maka gelaplah seorang, tidak ada ilmu maka gelaplah hatinya seorang. Maka hari yang diciptakan padanya itu cahaya. Kalaulah hari Rabu itu hari diciptakan cahaya, maka lebih aula permulaan bagi kitab ataupun satu ilmu dimulakan juga pada hari Rabu, kerana hari itulah hari yang diciptakan cahaya. Di sana ada kaitan di antara cahaya dan juga ilmu, dan juga permulaan dalam belajar sesebuah ilmu. Wa huwa yaumun nahsin fi haqqil kuffar. Dan bermula, dan adalah ia mana? Ia yaumul arbi'a, yaumun nahsin, hari celaka bagi fi haqqil kuffar, pada hak kuffar, sehingga diriwayatkan sebagian hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala aghraqa fir'aun fi yaumil arbi'a, menenggelamkan Firaun pada hari Rabu. Begitu juga ahlaka 'adan wa samud, merosakkan, membinasakan kaum 'ad dan samud dalam hari al-arbi'a. Maka mafhum mukhalafahnya fayakunu mubarakan lil mu'minin, maka adalah ia yaumul arbi'a, ialah mubarakan, hari yang diberkati lil mu'minin. Maka di sini musannif membawa daripada Syekh Abu Yusuf ini dua istidlal. Yang pertama hari yaumun khuliqa fihi an-nur, yang kedua adalah yaumun nahsin mustamir al-kuffar. Ini hadis Nabawi Syarif. Cuma dalam hadis tak sebut perkataan fil haqqil kuffar. Nabi SAW sebut hadis yaumul arbi'a yaumun nahsin mustamir. Itu yang disebut dalam hadis. Maka zahirnya berlaku ta'arud di antara hadis ini dengan juga hadis kelebihan hari Rabu. Kan? Kerana hadis ini celaan bagi hari Rabu, di sana ada hadis yang memuliakan hari Rabu. Maka kata Mulla Al-Qari, yang celaan itu pada nisbah pada orang kafir. Tapi kalau pujian itu, pujian hari Rabu ni sekian hebatnya, sekian, itu bagi hak orang mukminin. Fayakunu mubarakan lil mu'minin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi rabbil alamin.